Okay, kita sambung yang hari tu. Kita masuk kepada 1+1+2, iaitu penggunaan teknik larayan dan menentukan langkah secara tertib. Okay, untuk topik ini, macam mana kita gunakan teknik larayan dalam menentukan langkah secara tertib ataupun menyelesaikan masalah. Okay, contoh situasi macam ni. Okay, anda sebagai seorang juru landscape, okay, syarikat yang tempat awak bekerja tu, disuruh buat satu taman permainan dekat kawasan luar bandar. Okay, awak kena kaji dulu dan mengkaji dan menganggap kos yang diperlukan untuk siapkan taman permainan ni. Okay, luas bagi laluan berjalan kaki adalah 800 meter persegi dan anggaran kos pembinaan akan ditunjukkan dalam jadual yang seterusnya nanti. Okay, ini adalah luas. Ini luas tapak binaan yang kamu kena buat. Maksudnya kamu kena ikut rajah yang ni untuk bina satu taman permainan. Okay. Seterusnya, kamu kena tengok jadual untuk kos, kemudahan dan kos binaan. Maksudnya, gelanggang teknis kita untuk 1 meter persegi adalah 120, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton, berjalan kaki dan tanaman rumput. Okay, maksudnya dekat sini, okay, teknik larayan, dia leraikan masalah yang besar kepada kecil kan. Kalau awak tengok tadi tu, dia punya rajah, tu tapak pembinaan. Di dalam tapak pembinaan tu kita ada ni kan, tenis, gelanggang tenis, bola keranjang, badminton, berjalan kaki dengan kamu kena tanam rumput. Okay, kita leraikan kepada satu persatu untuk kira kos. Kira kos gelanggang dulu, lepas tu kos berjalan kaki, lepas tu tanaman rumput. Okay, pertama, kita kira kos pembinaan gelanggang teknis. Lepas tu, kedua, gelanggang bola keranjang. Ketiga, gelanggang badminton. Sama juga dengan berjalan kaki dengan tanaman rumput. Okay. Untuk menyelesaikan keseluruhan kos pembinaan daripada masalah yang kecil ni, so maksudnya lepas tu kita akan dapat jumlah keseluruhan kos untuk bina taman. Itu maksud dia teknik larayan dalam menyelesaikan masalah. Okay, pengecaman corak dalam satu situasi. Okay, kita teruskan dengan topik ini. Untuk pengecaman corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun sesuatu situasi. Contohnya, dia bagi kamu nombor ni. Dia suruh susun dalam tertib menaik. Kalau menaik, kecil kepada besar. Okay, kita ada 7, 5, 1, 2. Okay. Perkara pertama, kamu kena asingkan kepada dua pasangan. Ini pasangan pertama, pasangan kedua. Kena dua-dua. Okay, 7 dengan 5 ni bandingkan. Kalau dia lebih kecil, gerakkan dia ke kiri. Lebih besar ke kanan. Okay, ini sama kan? Kalau satu lebih kecil daripada 2, turunkan saja. Okay, lepas tu, kamu bandingkan yang di tengah. Sebab tadi kamu dah bandingkan yang depan kan? So, 1 dengan 7, 1 lebih kecil. So, 5 lebih besar. 2 lebih kecil, 7 lebih besar. Okay, 1, 5, 2, 7. Okay, bandingkan pula yang tengah. Dengan ni. 5 dengan 2. 2 lebih kecil, 5 lebih besar. Okay, 1, 2, 5, 7. Okay, bandingkan semua. 1, 2, 5, 7. Okay, dalam bentuk tertib menaik. Okay, kita tengok, kita ambil satu contoh. Kita ada nombor 5, 3, 7, 2, 8. Okay, susun dalam tertib menaik. Okay, mula-mula pasangkan dia. Yang tak ada pasangan, stay je. 5 dengan 3, 3 lebih kecil ke depan. 5 lebih besar ke kanan. 7 dengan 2, 2 lebih kecil, 7 lebih besar. So, 8, turunkan saja. Okay, 3 dengan 5 dah. Kita ambil yang tengah ni. Dengan yang ni. Okay, 3 stay. 5 dengan 2, 2 lebih kecil.
5 lebih besar. 7 dengan 8 turunkan saja sebab dah dalam bentuk detik menaik yang betul. Okey, lepas tu 3 dengan 2. 3 dengan 2, 2 lebih ni dengan ni. 3 dengan 2, 2 lebih kecil, 3 lebih besar. So 5 stay, 7 pun stay, 8 pun stay. Kita semak dalam tertib menaik ke tak? 2, 3, 5, 7, 8. Okey, dia dah dalam tertib menaik. Okey, ini jawapan akhir dia. Okey, untuk aktiviti berfikir 1.3, yang ni kamu selesaikan sendiri sebagai latihan. Lepas tu 1.114 ialah membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey, contoh situasi dia macam ni. Seorang postman dia ditugaskan untuk hantar surat kepada 7 buah kampung iaitu A, B, C, D, E, F, G. Okey, dia menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Okey, postman diminta mengelakkan laluan A dengan D kerana jalan rosak. Okey, pilih satu laluan yang ambil masa paling singkat untuk postman tu selesaikan tugas. Okey, maksudnya postman tu dia tak boleh lalu A kepada D kerana jalan rosak. Okey, maksudnya dia tak boleh lalu ni. Okey, dia kena cari laluan mana yang lebih dekat untuk dia selesaikan tugas dia. Okey, pilihan laluan kita boleh buat macam ni. Pertama, mungkin dia ambil paling dekat lah. Kita kena cari yang paling dekat ataupun jarak yang paling kecil. Okey, A kepada B, kepada C, kepada E, kepada D, kepada F. A, B, C, E, D, F, G. Okey, dia dapat 52 km. Okey, teruskan juga dengan yang ni. Okey, jarak dia kamu catat dekat bawah ni. Lepas tu di akhir nanti, kamu kena pasti mana jarak yang paling dekat. So, itu adalah jawapan dia. Kamu catatkan dalam bentuk jadual begini. Yang ni tak perlu buat sebenarnya. Cuma untuk buktikan kamu kira. Kamu boleh buat kat sini je. A kepada B, kepada C, kepada E, kepada G. Okay, total dia berapa? Kirakan. Okay, itu adalah untuk membuat keputusan berdasarkan aspek yang penting saja. Okay, untuk aktiviti 1.4, kamu boleh cuba sendiri macam mana nak kira. Okay, baca dulu dia punya penyataan masalah. Lepas tu kamu cari laluan mana yang paling dekat. Ataupun kamu letakkan dulu dia mula dari mana. Dan untuk dapatkan jarak yang diminta oleh soalan. Rujuk ajar ini. Okay, ciri kesamaan dalam satu permasalahan 1.15. Okay, contoh situasi dia, kamu pelajar tingkatan SK1A nak pergi berkelah. Okay, seramai kamu ada 20 orang. Lepas tu, band yang kamu sewa ada 3. Tapi, satu band tu muat 7. Kamu kena susun. Band pertama berapa orang, band kedua berapa orang, band ketiga berapa orang. Okay, band pertama ni kena ada 7 orang kan. Band kedua kena ada 7 orang. So, ni dah total 14. Band ketiga ni berapa baki? 14. So, ada 6 orang. So, cukup lah. Kamu pergi berkelah. Okay, situasi untuk aktiviti latihan. Kena susun tempat duduk ikut majlis persembahan. Okay, kamu jadikan ini sebagai latihan. Okay, sekian untuk pembelajaran hari ini.